Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah saya akan mulakan di muka surat 96 di bawah atau sampai 97, iaitu tentang takrif sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni maknanya sifat-sifat daripada sifat-sifat ma'ani. Iaitu kalau satu sifat ma'ani tadi dipanggil makna, dan kita harus faham apa arti sifat-sifat makna atau ma'ani. Ialah untuk kita mengetahui antara zat dan sifat. Jadi kalau kita tahu zat, artinya Allah Subhanahu Wa Taala, itu zat Allah Taala. Jadi zat Allah Taala mempunyai sifatnya, artinya sifat ini bukan zat. Jadi sifat ini bergantung kepada zat. Dengan kata lain, kalau tak ada zat, tak ada sifat. Kalau ada sifat tapi tak ada zat pun tak boleh. Mesti sifat tadi bergantung pada zat. Ini adalah satu benda yang kita tak dapat menolaknya. Memang begitulah keadaannya. Katakanlah saya nampak daun pokok itu hijau. Jadi hijau ni sifat kepada daun pokok itu. Jadi sifat hijau ini tak boleh berdiri sendiri. Tak boleh ada hijau saja. Hijau tapi tak ada bendanya. Tak boleh. Mesti ada hijau kepada daun. Daun hijau. Hijau daun. Begitulah maknanya tiap sifat ada zatnya. Makna bergantung pada zat. Itu sebab dipanggil makna. Makna ada zat, satu zat, dan sifat ini adalah makna yang bergantung kepada zat. Itulah dikatakan sifat tadi sebagai satu makna yang mana dia adalah bergantung kepada zat. Umpamanya sifat kudrat. Allah Ta'ala berkuasa. Jadi kudrat Allah SWT ini ada pada zat. Jadi tak boleh ada kudrat, tak ada apa-apa. Jadi zat tadi ada kudrat. Kalau zat tadi tak ada kudrat pun tak apa. Mana zat tadi zat. Boleh jadi ada lain-lain. Selain kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Jadi itu zat. Jadi yang sifat-sifat tadi bergantung kepadanya atau menempel kepadanya, itu dikatakan makna sifat-sifat bergantung kepada zat. Jadi itulah yang dikatakan ma'ani atau maknanya. Makna sifat tadi berlainan dengan makna zat. Itu sebab dipanggil makna. Maknanya makna kudrat berlainan dengan makna zat Allah. Itu sebab dipanggil makna. Begitulah iradat. Makna iradat berlainan dengan makna zat. Makna ilmu berlainan dengan makna zat ilmu, zat Allah Ta'ala. Itulah makna hayat berlainan dengan zat. Makna sama berlainan dengan makna zat. Makna basar berlainan dengan makna zat. Makna kalam berlainan dengan makna zat. Itulah yang dipanggil sifat-sifat ma'ani. Jadi para ulama tauhid tadi ada mengatakan sifat-sifat Allah Ta'ala cukup dengan sifat nafsiyah, iaitu wujud. Sifat salbiyah, iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi, dan wahdaniyah. Dan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, dan basar, dan kalam. Cukup dengan itu. 13. Tak perlu sifat ma'nawiyah. Tapi bagi mereka yang memikirkan
perlu pada sifat ma'nawiyah kerana untuk menguatkan saja. Jadi kalau Allah Ta'ala kuasa, makna ada kekuasaannya. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, ada kehendaknya. Kalau Allah Ta'ala ilmu, ada keilmuannya. Kalau Allah Ta'ala hidup, ada kehidupannya. Kalau Allah Ta'ala mendengar, ada pendengarannya. Melihat, ada penglihatannya. Dan bercakap, ada percakapannya. Itu yang dipanggil ma'nawiyah. Makna daripada ma'ni. Sebagai nisbah kepada ma'ni ataupun dihubungkan kepada ma'ni. Baiklah. Itulah makna pembahagiannya. Jadi kita balik semula. Sifat zatiyah atau nafsiyah itu wujud satu. Sifat salbiyah qidam, baqa, mukhalafat hawadis, kamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Jadi semuanya 6. Kemudian sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam 7. Jadi semuanya 13. Disambung sekarang sifat ma'nawiyah yang ada hubungan dengan sifat ma'ni. Jadi takrif sifat ma'nawiyah. Dan takrif sifat ma'nawiyah itu iaitu hiyal halul wajibah lidzat ma damati dzat mu'allalatan bi'illah. Artinya iaitu kelakuan yang terbit bagi zat selama ada zat itu dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi takrif ini maknanya untuk kita menerangkan yang dikatakan ma'nawiyah ialah keadaan ataupun perbuatan, atau di sini disebut kelakuan. Kelakuan ini as-sabita, kelakuan ini al-wajibah, makna yang tetap. Kelakuan ini mesti ada. Katakan kudrat. Jadi kelakuan kudrat atau keadaan kudrat itu tetap ada pada zat. Kelakuannya tahu, kelakuannya. Selagi zat itu ada, yang mana disebabkan adanya kudrat, adanya sebab, iaitu illah, adanya sebab kepada adanya kudrat kelakuan ini. Dengan adanya kudrat, ada kelakuan kudrat. Itu ringkasnya begitulah. Itu yang dikatakan sifat ma'nawiyah. Maka erti kelakuan itu suatu sifat wasitah antara wujud dan adam. Jadi yang dengan kelakuan tadi, ini kudrat Allah Ta'ala. Jadi ma'nawiyah ni kelakuan, keadaan kudrat, keadaan Allah Ta'ala kuasa. Jadi kelakuan ini ialah perantara antara zat, wujudnya zat dan antara tiadanya, antara wujud dan adam. Mana dia ada perantara betul. Nak katakan ada, dia tak ada. Nak katakan tiada, dia ada. Jadi dia perantara. Dan keluar dengan kata hal itu sifat salbiyah dan sifat ma'ni. Jadi bila dikatakan hal keadaan tadi, mana dia tidak termasuklah sifat salbiyah, makna sifat menidak, tidak, dan juga sifat ma'ni. Kerana dia adalah hanya kelakuan, hanya keadaan, al-hal, suatu keadaan yang pasti antara wujud dan adam, antara wujud dan tiada. Dan keluar dengan kata dikeranakan dengan suatu kerana itu hal nafsiyah. Maka tiada ia dikeranakan dengan suatu kerana. Mana kerana adanya zat, kerana adanya kudrat, adanya kaunuhu qadiran. Keadaan, adanya keadaan kehadiran. Jadi yang tidak ada tidak ada kerana ialah satu saja sifat apa? Sifat nafsiyah. Yang kita tahu sifat nafsiyah, mana yang dikatakan sifat ma'nawiyah ni bukan ma'ani, bukan salbiyah dan bukan nafsiyah. Maka tiada ia dikeranakan dengan suatu kerana. Dan makna kerana itu berdiri
sifat ma'ani itu dengan zat seperti yang telah lalu kenyataannya. Jadi maksud kerana sifat ma'nawiyah ini berdiri pada zat Allah melalui perantaraan apa? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Hasilnya bahawa sifat ma'nawiyah itu pada qaul yang mensabitkan hal berkata ia kaunuhu qadiran, itu suatu sifat melazimkan ia akan kudrat. Jadi bila pendapat yang mengatakan ada sifat ma'nawiyah, mana diambil daripada ma'ani, yang lain daripada ma'ani, dan sifat ini berkeadaan, yang berkelakuan, yang sabit pada zat, yang sabit pada zat, kemudian ia dikeranakan oleh satu kerana. Maknanya mesti ada sebabnya. Sebabnya adalah ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Dan kudrat itu satu sifat melazim ia akan kaunuhu qadiran. Jadi kerana kudrat tadi, kudrat Allah Ta'ala, dengan sendirinya adanya kaunuhu qadiran, menjadi kaunuhu qadiran. Ada iradat, kaunuhu muridan. Ada ilmu, kaunuhu aliman. Ada hayat, jadilah kaunuhu melazimi kaunuhu hayyan. Ada sama melazimi kaunuhu sami'an. Ada basar melazimi kaunuhu basiran. Dan ada kalam melazimi kaunuhu mutakalliman. Maka keduanya itu dua sifat yang berlain-lain. Dan jikalau adalah keduanya itu berlazim-laziman sekalipun, dan kiaskan olehmu hanya hingga ketujuh sifatnya. Jadi sifat tadi ada berlainan. Mana kudrat bukanlah kaunuhu qadiran, tapi daripada kudrat jadi kaunuhu qadiran. Iradat bukanlah kaunuhu muridan, tapi daripada iradat jadilah kaunuhu muridan. Ilmu daripada ilmu jadilah kaunuhu aliman. Mana benda ni dua yang berbeza. Kerana kudrat tu sabit. Tapi bila kaunuhu aliman, keadaan ni macam ada macam tiada, dia ada perantaraan saja. Perantaraan saja. Jadi kita boleh kias yang lain-lain. Dan kaul yang tiada mensabitkan hal, iaitu kaul daif. Jadi kalau ada kaul, mana pendapat yang tak ada benda hal keadaan ni, adalah kaul tadi kaul daif. Artinya tidak boleh terimalah, dia kaul yang lemah. Maka berkata ia kaunuhu qadiran itu ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat, dan kaunuhu muridan itu ibarat berdiri daripada berdiri iradat dengan zat. Demikianlah dikatakan hingga akhirnya, yakni kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan, hingga akhirnya itu bukan sifat yang lain yang lebih atas segala sifat ma'ani. Jadi pendapat yang mengatakan tak perlulah kaunuhu qadiran dan tak perlulah kaunuhu muridan, cukuplah dengan kudrat dan iradat. Tapi ini adalah kaul ini dhaif. Kerana apa? Bila dikatakan Allah Ta'ala itu berkuasa, jadi soalnya akan timbul, adakah kuasa ini berterusan, kekal atau tidak? Itulah perlunya ada kaunuhu qadiran. Jadi kuasa tadi, kuasa yang berterusan, yang sentiasa berjalan, tidak terputus-putus. Inilah akhir sifat 20 yang wajib bagi Allah bersifat dengan dia, iaitu bahagi yang pertama daripada segala bahagi yang tiga yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia. Jadi begitulah maknanya sifat-sifat ma'nawiyah, artinya 7 sifat daripada sifat ma'ani, kerana kudrat melazimi kaunuhu qadiran, iradat melazimi kaunuhu muridan,
ilmu melazimi kaunuhu aliman, hayat melazimi kaunuhu hayyan, sama' melazimi kaunuhu sami'an, basar melazimi kaunuhu basiran, dan kalam melazimi kaunuhu mutakalliman. Jadi semuanya 20 sifat. Sifat pertama yang kita tahu ialah wujud. Sifat wujud iaitu mana adanya Allah Subhanahu Wa Taala, tiada permulaan dan tiada kesudahan. Allah Taala tetap ada, dan adanya Allah Taala ini ialah satu sifat yang tidak boleh dipisahkan daripada zatnya. Zat itu ada itu zat. Jadi ini dia satu sifat yang tak boleh berpisah langsung. Tak ada makna langsung di situ untuk dipisahkan. Kerana kalau tak ada wujud, tak ada zat. Tak ada zat, tak ada wujud. Sementara lain-lain sifat boleh tiada, boleh ada. Tapi ini memang itulah sebab sifat itu dipanggil sifat nafsiyah atau sifat zatiyah. Kemudian qidam, artinya tiada permulaan. Itu wujudnya, balik pada wujud tadi. Jadi wujudnya Tuhan tidak ada permulaan. Berlainan wujudnya alam, ada permulaan, iaitu daripada tiada kepada ada. Tapi Allah Ta'ala tetap bersedia. Artinya qidam, bersedia. Tidak ada permulaannya, tidak ada didahului oleh tiada. Itu makna bersedia. Itulah yang dikatakan tiada berpermulaan. Sebab itu dipanggil qidam. Dan qidam tadi sifatnya dikatakan Allah Ta'ala itu qadim. Allah Ta'ala qadim, maknanya Allah Ta'ala tiada permulaan. Memang dia mendahului segala alam. Sebelum alam dia sudah ada. Dia sudah ada dalam azali. Walaupun barang-barang kita lama kita boleh katakan qadim, tapi itu bahasa saja. Makna bahasa tak boleh samakan dengan qadim Allah SWT. Katakan kita punya rumah Datuk ni kita dah masih ada sampai sekarang, tapi dah buruk, kita panggil qadim. Rumah dah lama, tapi ada permulaan rumah tu. Sebelumnya tak ada, kosong tanah aja, tapi didirikan rumah. Jadi itu makna qadim, lama. Qadim lebih daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun dipanggil qadim juga. Tapi makna itu tak sama dengan qadim Allah Ta'ala, kerana qadim Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Dan baqa maknanya Allah Ta'ala kekal. Maksud kekal, tidak ada habis, tidak ada kesudahan, tidak ada mati, tidak ada hilang, tidak ada hancur, tidak ada habis. Semuanya tak habis. Maknanya tidak ada arti penghabisan. Sentiasa ada, sentiasa wujud. Itulah makna baqa. Lain daripada alam ini. Kalau kita tengok ada, kerana apa? Kita tahu alam ni ada, saya ada, tapi maknanya akan habis dan akan hancur dan akan lupus, akan pupus alam ini. Jadi alam ini akan tiada, jadi tidak kekal. Baik, yang ketiga. Keempat, iaitu sifat apa? Mukhalafah lil hawadis. Sama juga dengan apa yang tadi katakan qadim, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Mukhalafah lil hawadis sebagai menguatkan saja, makna dia tentunya menyalahi yang baharu, menyalahi alam. Makna tidak sama dengan alam, apa dari segi apa pun. Allah Ta'ala bersifat tidak sama dengan alam ini. Artinya mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan alam ini. Menafikan, tidak sama dengan alam ini. Apanya? Ilmunya tak sama, zatnya tak sama, pengetahuannya tak, semua dia menyalahi dengan alam hawadis. Wujudnya pun sama. Tidak sama dengan alam. Alam bermula tiada kepada ada, dia tak terus ada. Alam akan habis, dia tak akan habis. Itu mukhalafah lil hawadis. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Artinya dia berdiri sendiri, tak perlu kepada apa-apa. Manusia perlu kepada yang menjadikan, perlu kepada ibu, perlu kepada bapa, perlu kepada makan, perlu kepada minum, perlu tidur, perlu bercakap. Tapi Allah Ta'ala tidak perlu tu semua tu. Allah Ta'ala berdiri sendiri.
Begitulah seterusnya sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat, kemudian sifat wahdaniyah, satu yang tidak ada beza, tidak ada duanya. Tidak ada rangkaian-rangkaian langsung, tidak sama dengan satu manusia ni yang ada alam ini. Kemudian seterusnya semuanya tidak sama sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. 13, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman, kaunu sami'an, basiran dan kaunu mutakalliman, jadi 20. Itulah sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang mukmin yang mau mengenal Allah Taala, mestilah kita benar-benar tanamkan kepercayaan itu tentang Allah Ta'ala bersifat sebagaimana yang kita telah terangkan tadi, supaya kita tahu benar-benar yang Allah Ta'ala inilah dia Tuhan, yang mana mempunyai sifat yang wajib 20 tadi. Jadi para pelajar sekalian, jadi saya minta mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa atau minggu hadapan. Jadi saya berpesan, sebagaimana pengurusi berpesan, bantulah seberapa yang boleh untuk masjid kita ni supaya dapat dimakmurkan lagi dan dapat dibaiki lagi apa saja kekurangannya. Dengan bantuan dan sokongan tuan-tuan, insya-Allah akan tercapai. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.